Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri wal Faizin. Memohon 1000 keampunan, maaf zahir dan batin. Dan malam ni aku ingin berkongsi dengan korang satu kisah daripada saudara Amirul Adib. Aku harap korang terhibur dan kekal ceria. Jangan lupa tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang takkan terlepas. Kekal ceria, keseraman level pisang dalam puaka raya, guys. Nama aku Amirul Adib. Orang panggil aku Amirul. Kehidupan aku tak macam budak-budak lain. Aku boleh katakan keluarga aku pecah belah. Kucing pun bunyi. Tiba-tiba, right? Nama aku Amirul Adib. Aku ni tak adalah nak cakap daripada keluarga yang bahagia. Aku tak macam keluarga lain. Mak bapak aku dah bercerai pun sewaktu aku berusia 3 tahun. Kecil lagi. Dan biasalah, bila mak bapak bercerai, kebiasaannya orang akan salahkan mak. Dan itulah yang mak aku hadap. Aku daripada kecil dah tak merasa tau kasih sayang seorang bapa. Mak aku yang menjaga aku dengan penuh kasih sayang. Tapi apabila dah bercerai, macam aku cakap tadilah, orang akan salahkan mak, orang akan salahkan perempuan. Jarang orang salahkan lelaki. Aku waktu kecil, umur 3 tahun pun, walaupun aku tak tahu apa, tetapi aku cukup kesian dengan mak aku. Aku boleh katakan, selepas bapa aku bercerai dengan mak aku, hampir setiap hari tau, mak aku terpaksa hadap cemuhan makian penduduk kampung. Bukan salah mak aku. Dan aku tak salahkan juga bapa aku. Dah takdir. Tapi nak buat macam mana? Siapa yang tahan? Aku walaupun kecil, aku boleh nampak setiap hari, setiap malam mak aku akan menangis dekat nenek. Sebab tak kisahlah apa pun yang mak aku buat, akan dicemuh. Mak aku keluar pergi beli sayur kat kedai pun kena maki. Mak aku pergi masjid nak solat pun, penduduk masjid sendiri yang buat mulut, yang cakap mak aku ni tak reti jaga laki. Mak aku ni tak reti nak jaga suami elok-elok. Biasalah, kau tahu je lah si Salmah tu. Nama mak aku Salmah. Penduduk kampung cakap apa? Kau tahu je lah Salmah tu. Lepas dia dah bercerai tu, dia tu gatal, dia tu miang. Semua laki dia nak mengorat. Aku waktu tu tak faham lah. 3 tahun. Kepala otak dia nak faham. Jadi aku bila dah besar, bila nenek aku ceritakan apa yang mak aku terpaksa hadap, tak heran lah. Akhirnya, walaupun aku dah tak dapat kasih sayang seorang bapa, kali ni mak aku tinggalkan aku. Bila aku tanya nenek aku, "Nek, mak dah tak sayang Amirul ke, Nek?" Nenek aku cakap, "Bukan. Mak kau terpaksa pergi Kuala Lumpur nak cari nafkah. Kat kampung ni dia nak kerja apa? Walaupun nak sara kau seorang. Sebab itulah mak kau nak bawa kau pergi KL. Tapi nenek tak nak susahkan mak kau. Sebab itulah nenek yang besarkan kau. Nenek yang ajar kau, yang bayar sekolah kau. Biarlah mak kau tu tenangkan hati dia." Dan walaupun nenek cakap dekat aku macam tu, mak aku pergi KL sebab nak cari rezeki, sebab nak betulkan hidup dia balik. Hakikatnya aku tahu siapa yang tahan kalau hampir setiap hari 24 jam duk kena maki. Dia nak tidur pun ada penduduk kampung sanggup pergi kat luar tingkap bilik mak aku. Aku pun dengar. Nak tidur pun kau nak bergosip ke? Betapa teruknya penduduk kampung, sehingga kan time mak aku nak tidur pukul 2-3 pagi, penduduk kampung boleh pula duduk kat luar tingkap cakap, "Oi Salmah, tak payah tidur lah. Engkau tu buat bahana kat kampung ni.
Sebabkan kau ada kat kampung ni, kita orang tak boleh tidur, kau tahu tak? Padahal mak aku tak ganggu pun penduduk kampung. Mak aku tidur senyap-senyap je dalam rumah pun kena maki. Sebab itulah mak aku hijrah kat KL. Dan macam mana pula aku? Aku dah okey ke tinggal dengan nenek aku? Aku ingat dah okey. Tetapi inilah permulaan titik hitam, sejarah hitam dalam hidup aku. Sebab sepanjang aku bersekolah kat kampung tu, kalau nak cakap pasal kawan, Amirul Adib, kau ada kawan ke? Sepanjang aku membesar kat kampung, kalau korang nak tahu, apabila aku tak ada adik-beradik, bapa aku pun dah lama ceraikan mak aku. Mak aku pula tinggalkan aku, pergi ke Kuala Lumpur. Aku seorang diri, korang tahu tak? Bila tak ada adik-beradik, bila aku daripada kecil tak merasa kasih sayang seorang bapa tu, jangan salahkan aku kalau aku berkelakuan lembut. Bukan aku minta, bukan aku nak. Tapi hakikatnya, siapa je yang nak kawan dengan aku? Penduduk kampung semua dah tak suka mak aku. Bila dah tak suka mak aku, kau ingat dia akan suka aku? Diorang tak suka aku. Aku bermainlah dengan sepupu-sepupu aku. Sepupu-sepupu aku pula semuanya perempuan. Jadi mainan perempuan nak main apa? Bukannya main bola sepak. Aku mana reti nak main bola sepak. Tapi permainan tu tak salah sebab permainan waktu aku kecil itu je yang aku boleh main. Main masak-masak, main batu seremban, main pondok-pondok, main kahwin-kahwin. Aku gembira. Cumanya aku tak tahulah permainan tu akan membuatkan aku menjadi seorang yang lembut. Padahal aku lelaki, nama aku Amirul Adib. Cuma aku ni just lembut sahaja. Bukannya aku berupa perempuan, bukannya aku belajar makeup. Time kecil aku tahulah halal haram. Aku tahu yang lelaki tak boleh menyerupai seorang perempuan. Bukannya mak aku tak ajar. Cumanya apa pilihan yang aku ada? Lepas tu bila perangai aku dah macam tu, aku pun dimasukkanlah ke sekolah dekat kampung tu. Nenek aku yang masukkan. Dan korang jangan ingat mak aku tinggalkan aku kosong je. Tak. Aku tahu mak aku tak sekejam bapak aku. Mak aku memang betul dia kerja kat Kuala Lumpur tu. Tapi kerja apa aku tak bolehlah beritahu korang. Bukannya kerja haram, korang jangan fikir teruk sangat. Tapi mak aku setiap bulan dia akan hantar duit dekat nenek aku. Untuk nenek aku dapat tampung makan minum aku. Mak aku tak biarkan aku macam tu je. Bila aku masuk sekolah, bila budak-budak sekolah kampung tu, anak-anak penduduk kampung tahu Amirul Adib, anak kepada Salmah yang selalu dihina, yang selalu dicaci maki. Tempiasnya bila mak aku tak ada, akulah kena hadap. Setiap hari aku akan dimaki, aku akan dipulaukan. Kalau nak cakap kat sekolah tu, Amirul Adib ada kawan ke? Siapa yang nak kawan dengan lelaki lembut? Sebab tu aku benci, tahu? Aku benci bila orang menilai sesuatu tu tanpa mengenal isi hati. Aku baik, aku ikhlas nak berkawan dan aku tak ada salahkan sesiapa pun. Kalau aku lembut ke, kalau aku tu ke, bukannya aku mengorak lelaki pun. Aku masih naluri seorang lelaki, sama je. Aku masih lurus lagi. Aku suka je perempuan-perempuan. Aku rapat dengan pelajar perempuan. Tapi bila aku rapat dengan pelajar perempuan, pelajar lelaki, budak-budak lelaki ni tak suka akulah. Mak bapak aku dah kasih nama aku sedap, na'udzubillah punya sedap, Amirul Adib. Tapi budak-budak lelaki kat sekolah panggil aku nama apa? Bukan nama Amirul, bukan nama Adib. Diorang panggil aku, "Woi Amira. Hey, tak payahlah nak jadi jantan. Woi Amira, kenapa kau pakai baju Melayu hari raya? Kau patut pakai baju kurung lah. Engkau tu dah lah pondan." Itu tak apa lagi. Tapi aku paling tak tahan bila diorang panggil aku dengan nama Amira, nama perempuan. Aku ni lelaki lah. Takkan aku nak tunjuk aku punya tu. Geram pula aku. Bila dah macam tu, aku kena hina, aku kena maki. Bukan dengan pelajar-pelajar sekolah je. Cikgu-cikgu pun kadang-kadang bahan aku juga. Bila diorang suruh aku baca, bila diorang suruh aku buat presentation kat depan, bila aku bercakap je, suara aku memang tak boleh kuat. Suara aku tak macam lelaki lain yang garau. Suara aku lembut. Cikgu-cikgu kat dalam kelas sendiri yang cakap, "Amira." Cikgu pun panggil nama aku Amira. Amira, bacalah kuat sikit. Macam sotong lah baca. Cuba kuat sikit. Awak tu jantan.
Aku pun cubalah, tapi digelakkan oleh semua pelajar sekolah. Dan itu telah membuatkan aku ada satu sifat dendam tau. Sebab aku rasa teramat terhina. Kenapa aku kena macam ni? Apa salah aku? Apa salah mak bapak aku dekat penduduk kampung? Dekat kawan-kawan aku ni? Kawan ke? Kalau dah hina aku dengan nama sotong. Kalau korang nak tahu, ada satu hari tu, waktu pendidikan jasmani, pelajar-pelajar lelaki semua kena main bola sepak. Aku mana reti main bola sepak. Aku pun main lah. Aku pun okey lah, tak apalah. Aku belajar. Aku nak belajar main bola sepak. Tapi budak-budak ataupun kawan-kawan yang aku cakap kawan sekolah aku ni, bila tahu aku lembut, bila tahu yang kononnya Amirul Adib ni lembut macam sotong, diorang saja je, bukannya sepak bola tu nak masuk gol ke apa. Diorang memang tuju ke aku. Sepak kena kepala aku, kena badan aku. Dan setiap kali bola tu kena badan aku menjerit lah. Jantan lah tu. Bukannya tak jantan. Lepas tu diorang gelakkan aku. Dan yang paling menjadi titik hitam, yang menjadi dendam dalam hati aku, apabila ada seorang pelajar ni, nama dia Syakir. Syakir ni terus jerit, "Weh Amira, engkau ni menyusahkan penduduk kampung, kau tahu tak? Engkau ni memalukan kita orang lah. Dah lah engkau perangai sotong. Mak kau pula jadi pelacur kat KL tu." Bila dia cakap mak aku jadi pelacur, aku tak apa lagi kalau orang hina aku sotong. Aku boleh sabar. Aku tak apa lagi kalau orang hina aku. Amira, Amira, engkau ni better jadi perempuan lah. Nama Amirul Adib tapi perangai macam sotong. Patah sana, patah sini. Aku boleh tahan lagi. Tapi bila orang hina mak aku yang melahirkan aku, yang besarkan aku, cakap yang mak aku kerja kat Kuala Lumpur tu sebagai pelacur, aku dah tak boleh tahan dah. Dan pada hari tu juga, tanpa aku sedar, aku dah mula ada satu sifat dendam. Dan sifat dendam ni bukan aku je rasa. Sebab setiap kali aku balik sekolah, nenek aku tahu yang aku tak gembira. Sebab setiap kali aku balik sekolah, nenek aku akan tanya, "Macam mana Amirul sekolah? Okey tak? Amirul, beramai ke kawan-kawan?" Aku akan senyap je. Aku akan kurung diri aku dalam bilik. Sebab aku dah tak tahu nak cerita kat siapa. Aku tak ada kawan. Aku hanya ada nenek saja. Dan nenek lah yang ubah hidup aku. Nenek lah yang bantu aku. Korang jangan salahkan nenek aku. Dan apa yang nenek aku buat? Sebab sewaktu sekolah aku ada buat satu camp bina insan. Selama 3 hari 2 malam aku kena duduk kat dalam hutan. Awalnya aku tak nak pergi. Aku merayu kat nenek aku, "Nek, Amirul tak nak pergi, Nek." Nenek aku cakap, "Jangan risau Amirul. Nenek tahu apa yang budak-budak tu buat dekat kau. Pergi nak. Kau jangan risau." Tapi aku cakap kat nenek, "Tak nak. Nanti Amirul kena lagi. Diorang cakap mak Amirul pelacur. Diorang cakap Amirul sotong. Diorang pukul Amirul. Diorang gelakkan Amirul. Cikgu-cikgu semua tak suka Amirul. Amirul tak nak sekolah. Amirul tak nak pergi camp." Dan pada masa inilah nenek aku legakan hati aku. Nenek aku cakap kat aku, "Amirul, Amirul pergi. Percaya cakap nenek. Nenek sentiasa ada dengan Amirul. Jangan risau. Cucu nenek ni akan ada penjaga nanti." Dan aku percaya cakap nenek aku. Dan sepanjang dekat camp tu lah, aku tak tahu apa yang terjadi dekat aku. Waktu tu umur aku baru 13 tahun. Rupa-rupanya memang betul apa yang nenek aku cakap. Aku memang ada penjaga. Atas dasar percaya cakap nenek aku pun pergilah camp tu macam biasalah kan. Dah nenek aku nak sangat aku join camp bina insan sekolah tu. Walaupun dalam hati aku sebenarnya aku tak nak. Sebab aku tahu dah budak-budak lelaki kat sekolah aku tu memang stok tunggu masa je nak bully aku. Nak panggil aku sotong, nak panggil aku lembut, saja pukul aku, sepak terajang aku. Sebab apa? Sebab diorang tak suka lelaki lembut. Bagi diorang aku ni memalukan budak sekolah sana. Aku ni tak layak sekolah kat sana. Bila setiap kali kena pukul je, sepatutnya
sebagai seorang lelaki kena balas balik. Tapi dia tahu aku takkan balas. Paling kurang pun aku akan, janganlah, janganlah. Itu je. Itu pun bagi diorang hiburan. Aku pula yang sakit hati. Dan memang betul pun, aku percaya cakap nenek aku pun, apa yang aku dapat? Sepanjang camp 3 hari 2 malam tu, kau ingat hati aku apa? Aman? Tak adanya. Sepanjang camp tu lah, dah biasa dah. Telinga aku ni dah bernanah dah dengar. Oi Amira, cepatlah sikit lari dalam hutan tu. Bukan pelajar je, cikgu-cikgu pun lah habar betul. Cikgu yang sepatutnya tak apa, cikgu-cikgu yang sepatutnya marah budak-budak ni. Jangan panggil Amirul Adib tu dengan nama Amira. Jangan nanti dia betul-betul lembut. Patut cikgu main peranan macam tu. Ini cikgu pun 2 kali 5 juga. Betul tu Amira. Engkau tu dah apa hal tu? Lari dengan tangan macam tu. Lari macam biasa je lah. Betul nak jadi sotong ke apa? Hati aku juga yang sakit. Tapi apa aku mampu buat? Nak minta tolong cikgu. Cikgu pun sama kat bahan aku. So aku terpaksa hadap je lah. Dan sepanjang camp tu, sepak terajang tak payah cakap lah. Bila cikgu-cikgu semua dah masuk tidur, aku tidur dalam kemah. Budak-budak ni bila tahu tak ada seorang dah lah malang. Tak ada seorang pun yang tidur dalam kemah dengan aku. Sebab diorang cakap, tak nak kita orang tidur dengan kau. Jangan malam-malam kau peluk, kau cium kita orang. Hoi, dah jadi satu macam pula. Padahal kau ingat aku nak sangat. Aku pun bermisai lah pada masa tu. Yalah, aku pun laki lah. Kau ingat aku nak ke? Kau nak cium laki? Gila ke apa? Aku masih minat perempuan lah. Tapi nak buat macam mana kan? Dah kita ni lembut. So kita tidurlah seorang. Tidur seorang pun kena kacau juga. Diorang gegar kemah tu. Diorang takut-takutkan kita. Kita ni bukannya tak berani. Berani. Tapi bila dah duduk dalam hutan tu kan, seorang-seorang pula. Yang budak-budak lain ada teman-teman. Aku ni yang kena pulau. Lepas tu diorang gegar kemah tu. Bila aku dah menjerit-jerit, diorang gelak. Lepas tu bila aku marah, diorang masuk dalam kemah tu. Tak payah cakap lah. Diorang tumbuk muka aku. Diorang sepak aku. Diorang tanggalkan seluar aku. Diorang jentik aku punya tu. Ya Allah, senak dia. Senak gila tak. Memang perit. Dan itulah yang aku alami. Korang gelak-gelak. Tapi cubalah korang faham. Hati aku 13 tahun kena bully macam tu. Kalau zaman sekarang dah viral, kau tahu tak? Nasib baik zaman dulu. Kalau tak, dah jadi kes polis dah. Aku dirogol. Dirogol. Over pula. Cumanya hati aku hancur. Aku telah dinodai. Dia tanggal seluar aku macam tu kan. Dan dalam banyak-banyak cerita tu, sepanjang camp tu, ada satu benda yang terjadi dalam hidup aku yang aku takkan lupa sampai sekarang. Aku pada awalnya, apabila selama 3 hari 2 malam tu, budak-budak ni berjaya pukul aku, hina aku dah mula sangsi dah. Apa maksud nenek aku? Nenek aku cakap dia sentiasa ada dengan aku. Aku tak perlu risau. Ada orang akan jaga aku. Tapi tak ada apa berlaku pun. Dan pada masa aku fikir macam tu, adalah satu malam ni, malam terakhir. Waktu ni, pihak sekolah, cikgu-cikgu semua, secara tiba-tiba nak buat spot check. Pukul 12 malam, cikgu-cikgu kumpulkan semua pelajar. Lepas tu cikgu suruh letak beg. Yang mana bawa beg pergi camping tu, kumpulkan dekat tengah-tengah padang. Sebab cikgu nak buat spot check. Sebab katanya, pihak sekolah dapat tahu ada budak-budak sekolah yang nakal, yang bawa rokok, yang bawa majalah lucah sekali pergi ke camp tu. Jadi cikgu pun secara tiba-tiba nak buat spot check. Kononnya spot check mengejut lah. So cikgu pun check lah beg seorang-seorang. Adalah 5-6 orang pelajar yang cikgu jumpa rokok. Bawa rokok, na'udzubillah. Bawa majalah lucah. Budak lagi pun dah pandai dah bawa majalah lucah, 3GP apa semua tu. Dan aku tak risau lah, aku tak buat salah. Tapi yang terkejutnya, waktu cikgu Musalman, nama cikgu pun jam kau. Seram juga nama cikgu kan. Cikgu Musalman ni check beg aku. Ambil engkau. Time dia buka tu, ya Allah, hancurnya hati aku. Aku dah kena lagi. Aku dah kena game lagi. Sebab aku tak percaya dalam beg aku, cikgu jumpa majalah laki-laki seksi. Ya Allah, masa bila pula aku suka tengok majalah laki seksi? Ada 2-3 pula tu majalah. Dan yang paling teruk, majalah tu tak apa lagi. Cikgu jumpa
lupa pula satu spender. Spender ni milik siapa? Milik salah seorang pelajar yang bernama Zahid. So bila cikgu jumpa spender dengan majalah laki tu, perangai aku pula jenis lembut. Cikgu mana percaya cakap aku? Berkali-kali aku cakap kat Cikgu Musalman tu, "Cikgu, bukan saya. Saya tak bawa majalah tu. Saya tak pernah nampak pun majalah tu. Lepas tu spender Zahid ni, manalah saya tahu macam mana boleh ada pula dalam saya punya beg. Mana maunya." Terus Cikgu Musalman ni marah aku. Cikgu Musalman ni cakap, "Engkau ni memang sama dengan perangai mak kau lah. Patutlah penduduk kampung dah heboh, dah benci mak kau. Engkau ni pun anak dia dah lah lembut, perangai sotong. Engkau bawa pula majalah lucah. Kau nak jadi apa ni? Kau nak jadi gay ke apa kat sini?" Aku kena denda kau dengan 5-6 orang lagi pelajar. Bontot aku ni kena sebat sebanyak 5 kali oleh Cikgu Musalman ni. Nak tidur malam, pada malam tu pun aku terpaksa tidur mengereng. Dan disebabkan Zahid ni, dia tak puas hati, konon-kononnya aku rembat spender dia. Malam tu juga, sedang aku tidur lena pukul 1 lebih pagi dalam kemah aku menangis seorang diri, mengenang nasib aku. Dahlah kena fitnah, dahlah aku tak tahu menau pun macam mana pula boleh ada majalah. Yang lagi teruk, macam mana boleh ada spender pula. Alah, geli betul lah. So Zahid ni bersama 5-6 orang lagi geng dia, geng-geng yang biasa bully aku ni lah, dia pun datang kat kemah aku tanpa cerita banyak. Zahid ni terus pijak perut aku, terus angkat aku, koyakkan baju aku. Aku dah menjerit-jerit dah, tapi tak ada seorang pun yang nak tolong aku. Lepas tu Zahid ni cakaplah kat aku, "Weh, Amira, weh, Lahanat, yang kau cilok spender aku apa hal? Engkau ni apa hal? Nafsu kuda ke apa? Aku tak boleh bayang lah engkau ni. Lah habau lah perangai." Aku cakap lah kat Zahid, "Bukan aku Zahid, aku tak ambil spender kau. Spender kau pun bukannya high quality, bukannya mahal. Aku tak rembat." Lepas tu Zahid ni terus tumbuk muka aku. Dengan 5-6 orang lagi pelajar ni sepak terajang aku. Dan waktu diorang sepak terajang aku, tanpa aku sedar, pada masa tu disebabkan hentakan yang teruk kat muka, kepala aku pun dah ringan dah. Dan secara tiba-tiba aku terdengar bukan suara Zahid, bukan suara kawan-kawan dia, tetapi ada satu suara yang garau, yang berbisik kat telinga aku. Suara ni cakap, "Aku ada. Aku ada. Aku ada, Amirul. Jangan risau. Aku tolong engkau." Dan pada masa itulah aku tak tahu kenapa badan aku rasa kuat semacam. Aku boleh rasa satu tenaga yang dah mula secara perlahan masuk ke dalam badan aku. Zahid dengan kawan-kawan dia yang sedang rancak pukul aku ni, aku boleh tepis segala pukulan dia orang. Dan dengan secara tiba-tiba aku pun melepaskan satu tumbukan ke perut Zahid ni, dan Zahid terpelanting beberapa meter punya jauh. Aku pun tak tahulah Amirul Adib yang selama ni diorang katakan sotong yang lembut, sekarang ni dah jadi sotong gurita, sotong yang dah mengamuk. Dan aku pun tak tahu kenapa aku dah mula naik hantu. Aku tak sedar, aku tak tahu apa yang berlaku. Yang aku sedar, yang aku nampak, aku tak boleh kawal badan aku. Pelajar-pelajar lain yang dah tidur pagi tu semua dah terbangun. Pelajar perempuan, pelajar lelaki semua dah bangun. Dan cikgu-cikgu cuba pegang aku. Hampir 10 orang cikgu termasuk pelajar-pelajar cuba pegang aku, cuba sabarkan aku. Tetapi aku boleh tepis sehinggakan semua tu terpelanting ke tepi. Dan seakan-akan dibantu oleh satu tenaga, aku dengar lagi suara bisikan yang aku tak tahu siapa, yang aku tak tahu apa benda yang membisikkan kat telinga aku. "Amirul, dia yang letak sendiri, Amirul. Dia yang letak barang tu dalam beg kau. Dia yang buat. Aku jaga engkau. Engkau jangan takut, Amirul. Aku ada untuk jaga engkau."
Sedar-sedar je aku terus jatuh pingsan. Segala percikan air, segala bacaan ayat-ayat Quran, aku rasakan seperti api yang sedang membakar badan aku pada masa tu. Suara aku yang sebelum ni lembut tiba-tiba menjadi garau. Panaslah bodoh. Berhenti baca Yasin. Berhenti pecikkan air. Aku tak tahulah datangnya daripada mana, tetapi memang terbukti apa yang nenek aku katakan akan ada sesuatu yang menjaga aku, akhirnya betul-betul terjadi. Akhirnya benda tu betul-betul berlaku. Dan sebaik saja habis camp tu, aku pun pulanglah ke rumah. Dan korang nak tahu apa soalan pertama? Sewaktu untuk pertama kalinya bila aku dah balik ke rumah tu, nenek aku pun ajak aku makan malam. Nenek aku dah masak dah kari ayam, lepas tu sambal belacan. Aku tengah makan tu, dan nenek aku cakap kat aku, "Amirul, macam mana camp? Okey tak?" So, bila nenek aku cakap macam tu dengan nada yang gembira, aku buat pertama kalinya sepanjang aku tinggal dengan nenek aku, sepanjang aku tinggal dengan perempuan tua ni, itulah pertama kali aku rasa teramat takut dekat perempuan tua ni. Teramat takut dekat nenek aku sendiri. Dan apa yang aku mampu cakap, aku cakap je lah kat nenek aku, "Okey nek, Cam okey." Dan nenek aku terus tanya aku, "Benda tu jaga engkau tak? Jangan risau. Nenek letak pendamping kat kau. Biarlah budak-budak tu tak boleh kacau kau. Dia jaga engkau tak, Amirul?" Dan apa yang aku mampu cakap, aku mengiyakan je lah cakap nenek aku. Sebab aku sendiri pun tak tahu apa maksud pendamping. Aku tak tahu sebenarnya apa yang menjaga aku sampai tahap macam tu. Apa yang nenek dah letak kat aku. Aku pun cakap lah kat nenek, "Ya nek, dia jaga Amirul nek. Budak-budak lain dah tak berani bully Amirul dah." Dan nenek aku terus cakap kat aku, Amirul suka. Pendamping tu akan jaga Amirul. Lepas ni, tak ada siapa boleh bully cucu nenek." Dan nenek aku secara tiba-tiba gelak macam tu. Aku pun daripada takut, bila aku fikir balik, ada juga betulnya. Walaupun aku tak tahu apa maksud pendamping pada masa tu, walaupun aku tak tahu apa sebenarnya yang masuk ke dalam badan aku yang buatkan aku ada kekuatan yang luar biasa, tetapi selagi aku tak kena bully, aku rasa gembira pula. Dan di sinilah bermulanya lagi satu titik hitam dalam hidup aku. Sebab setiap kali pelajar-pelajar kat sekolah aku nak bully aku ada kuasa. Aku boleh buat hidup diorang sengsara. Korang nak tahu macam mana aku buat hidup diorang sengsara? Zahid yang suka bully aku tu dekat camp tu, disebabkan aku tumbuk perut dia, disebabkan dia terpelanting, dia dapat 4 jahitan kat dahi ni. Dia dah tak berani dah bully aku. Apa? Ada pelajar-pelajar lelaki lain yang bully aku. Aku minta tolong pendamping aku. Budak-budak ni waktu duduk dalam kelas, bila diorang buka beg sekolah diorang, teramat banyak lipan bara yang keluar daripada beg diorang. Dan diorang semua menjerit-jerit. Selama ni diorang dengar aku je yang menjerit lembut. Akhirnya diorang yang menjerit macam pondan. Diorang yang menjerit macam bapuk. Sebab apa? Sebab pertolongan daripada pendamping akulah. Budak-budak perempuan, cikgu-cikgu yang cakap aku pondan. "Hey Amira, sotong. Hey Amira, cubalah kuat sikit." Dan bila diorang cakap macam tu, aku pun minta lah tolong lagi sekali dengan pendamping aku. Pendamping aku buat apa? Hantar pocong dekat rumah-rumah diorang ni.
ni termasuk rumah cikgu aku. Cikgu aku tu demam seminggu tak datang sekolah sebab dia cakap aku dengar cerita ada pocong yang duduk kat rumah dia orang. Baru aku hantar pocong dan banyak lagi lah disebabkan pendamping aku ni lah. Diorang semua daripada tak terkena gangguan, satu sekolah terkena gangguan. Siapa yang bahan aku je mesti akan terima musibah. Ada yang aksiden, ada yang jatuh parit, ada yang kena gigit ular berbisa, dan lagi seram apabila aku hantar pocong, aku hantar pontianak ke rumah diorang. Hidup diorang semua tak aman. Disebabkan apa? Disebabkan Amirul Adib yang sotong ni lah. Dan apabila aku dah ada kekuatan ni, adalah benda yang tak elok. Walaupun aku gembira-gembira ni pun, bila kau dah bertamping dengan jin, mana ada kebaikannya. Tapi pada masa tu aku tak sedar. Nenek aku pun tak ada pun bagi tahu aku yang benda ni ada side effect. Dia macam ubat lah bila kau overdose kan. Makan diri kau balik. Sepanjang aku ada pendamping ni, berat aku daripada 86 kilo, aku dah susut sehingga 58 kilo. Kau boleh dah berapa puluh kilo. Aku yang daripada dulu badan sedap-sedap comel, aku dah cengkung dah. Walaupun selera makan aku bertambah, aku makan dekat rumah nenek sampai 2 tangan. Nenek pun gembira tengok aku, tapi badan aku tetap kurus. Seolah-olah bukan aku yang makan. Selera aku tu bukannya daripada aku sendiri, tetapi itu merupakan selera daripada pendamping yang aku jaga. Dan benda ni akhirnya adalah jalan penyelesaian dia. Apa jalan penyelesaian dia? Sebaik saja aku tamat sekolah, aku pun dapatlah keputusan yang bagus dalam SPM. Lembut-lembut pun pandai kau. Yang mana bully aku tu semuanya melingkup. Sebab apa? Sebab dah terkena gangguan time SPM tu pun, aku minta tolong pendamping ni biar huru-harakan diorang ni, biar hidup diorang musnah. Jadi bila keputusan aku aku pun dapatlah masuk matrikulasi. Dan bila aku dah masuk, dah belajar dekat matrix tu, dah tak ada dah orang bully aku. Dan pada masa inilah aku dapat satu kesedaran yang aku rupanya dah tak perlu dah ada pendamping, kan? Bila aku dah belajar masuk matrikulasi, cerita dia berbezalah berbanding aku sekolah. Sekolah dulu, Amirul Adib yang terkenal dengan seorang budak yang sering kali dibuli, yang sering kali dipanggil sotong, yang sering kali dipanggil dengan gelaran nama Amira. Sedangkan nama aku dah sedap-sedap Amirul Adib. Amira, woi sotong, woi mak kau pelacur ke kat KL? Kurang hajar betul. Tapi bila masuk Matrix, bila aku belajar, budak-budak situ sungguh profesional. Dia dah tak kisah dah. Budak-budak dewasa ni, kau lembut ke, kau pakai makeup ke, engkau lelaki pakai skirt tapi ada misai pun, diorang dah tak ambil peduli dah. Yang pentingnya adalah perangai kau. Sama ada kau ni baik ke tak, pelajaran kau okey ke tak. Alhamdulillah lah, sepanjang aku belajar kat Matrix tu, aku ni salah seorang pelajar yang pandai. So ramailah kawan-kawan di kalangan lelaki, di kalangan perempuan. Dan apabila macam tu, aku dah mula fikir dah, pendamping aku macam mana? Alah, aku rasa dah tak perlu dah pendamping ni. Aku nak pedajal siapa? Pendamping ni sebenarnya nenek aku serah kat aku sebab nenek aku sayangkan cucu dia. Nenek aku nak jaga aku. Tapi sebabkan aku dah ramai kawan, semuanya baik melayan aku, nak buat apa aku pendamping ni? So aku pun call lah nenek aku. Adalah satu hari ni aku call nenek aku pun cakap lah elok-elok kat nenek aku. Nek, ni Amirul ni nek. Nek, Amirul ada satu hajat lah nek. So nenek aku pun tanyalah aku, hajat apa cucu nenek? Kenapa? Pendamping tu okey jaga kau? Seakan-akan nenek aku tahu je ya aku nak cakap pasal pendamping tau. So aku tak nak kecilkan hati nenek aku pun cakap lah kat nenek aku,
pendamping tu okey Nek. Amirul bersyukur sangat nenek jaga Amirul sebaik yang boleh. Siap serahkan pendamping walaupun benda tu haram sebenarnya, tapi disebabkan nenek sayang sangat ke Amirul, nenek sanggup serahkan pendamping yang boleh menjaga Amirul sepanjang Amirul sekolah dulu. Cumanya Nek, sekarang ni Amirul rasa Amirul dah tak nak lah Nek pendamping tu. Lagipun Amirul dah ramai kawan Nek. Kawan-kawan Amirul dah tak macam budak-budak kampung. Mana ada yang bully Amirul. Semua boleh terima Amirul Nek. Nek, boleh tak nenek ambil balik pendamping? Dan disebabkan memang betul, Alhamdulillah lah nenek aku ni bukannya saja-saja nak pedajal aku. Nenek aku pun setuju. Nenek aku cakap, Alhamdulillah, baguslah kalau macam tu. Tak apa Amirul, kalau kau dah tak nak pendamping, nenek ambil balik. Tapi katalah kan engkau nak memiliki pendamping, engkau bagi tahu nenek. Nenek boleh serah dekat kau. So bila nenek aku cakap macam tu kat aku dah happy lah. Alhamdulillah kan. Okey lah, nenek aku nak, so aku dah tak perlu pendamping. Aku ingatkan dah habis sampai situ. Cumanya ada satu berita yang agak sedih. Apabila aku tengah belajar kat matrik tu, aku dah jarang balik ke kampung jumpa dengan nenek. Sehinggalah ada satu hari sepupu perempuan aku call aku, dia bagi tahu yang nenek aku dah meninggal dunia. Nenek aku dah meninggal. Nenek aku dah tak ada. Orang yang paling aku sayang, orang yang menjaga aku, yang membesarkan aku semenjak mak aku kerja kat Kuala Lumpur, nenek akulah yang banyak mendidik aku, yang banyak kasih perhatian kat aku. Bapa aku dah memang tak ada, dan nenek akulah yang membentuk aku, menjadikan aku Amirul Adib, seorang yang reti hormat orang tua, yang reti berdikari. Dan akhirnya sebaik saja nenek aku meninggal dunia, aku terasa teramat sedih. Aku rasa hidup aku sunyi sangat. Sebab selain daripada mak aku yang sayang kat aku, nenek akulah yang aku dah anggap seperti mak aku sendiri. Dan akhirnya bila nenek aku dah tak ada, aku ingatkan segalanya akan berubah menjadi lebih okey. Aku ingatkan segalanya akan seperti sedia kala. Tetapi aku terlupa. Aku teringat satu benda yang aku tanya dekat sepupu aku. Tasha, Amirul nak tanya ni. Nenek meninggal macam mana? Okey tak? Dan alangkah terkejutnya hati aku apabila sepupu aku Tasha ceritakan sewaktu nenek meninggal, sewaktu nenek dalam keadaan sakaratul maut, teruk Amirul. Dan aku tanya Tasha, teruk? Apa maksud kau teruk Tasha? Nenek sakit sangat ke? Bukan pasal sakit. Tasha ceritakan sewaktu nenek nak meninggal dunia, teramat ramai ustaz yang datang ke rumah nenek kerana nenek meronta-ronta, nenek menjerit-jerit sehingga nenek terpaksa meninggal dalam keadaan lidah terjelit, dan ustaz terpaksa buka atap zinc tu kerana ustaz katakan bahawa nenek ada memiliki pendamping, dan pendamping ni tak nak lepaskan nenek kerana neneklah tuan dia. Nenek tak sempat nak mencari tuan baru. Manalah aku rasa tak bersalah. Aku cakaplah kat Tasha, semua ni salah aku. Semua ni punca daripada aku. Kalaulah aku hanya pegang pendamping tu, aku tak serah balik dekat nenek, kemungkinan nenek aku tak adalah meninggal sampai lidah terjelit, tak adalah sakit, tak adalah seksa sangat dia nak meninggal dunia. Dan aku sempat tanya Tasha, kalau macam tu, pendamping tu sekarang ada kat siapa? Dan Tasha pun cakap kat aku, dia tak tahu hal menaung. Dia tak tahu langsung pasal pendamping ni. Dia tak pernah tahu pun nenek ada pendamping. Dan ustaz cakap ustaz dah buang. Alhamdulillah lah. Aku pun bila dengar Tasha, sepupu aku cakap macam tu, aku pun berasa lega. Jadi aku teruskan pembelajaran aku macam biasa kat matrikulasi tu. Dan tak lama lepas nenek aku meninggal dunia, adalah satu malam ni, secara tiba-tiba aku mendapat satu mimpi. Mimpi yang cukup menakutkan.
aku dihampiri oleh satu lembaga hitam yang teramat besar yang berbulu lebat, dan lembaga ni memeluk aku daripada arah belakang. Mimpi yang aku hadap ni seakan-akan bukanlah satu mimpi, tetapi satu benda yang memang betul-betul terjadi, sebab aku boleh rasakan waktu aku tidur tu, aku sehingga sesak nafas dipeluk oleh lembaga yang besar ni, dan lembaga ni cakap dekat aku, Hei Amirul, engkau lupa aku? Aku dah tolong kau. Takkan kau nak tinggalkan aku? Engkau tak rindu aku ke Amirul? Aku sayang engkau. Engkau jadi tuan aku, ya? boom! Aku pun tersentak daripada tidur dan badan aku berpeluh-peluh. Aku dah dibasahi oleh peluh, badan aku dah menggeletar. Aku takut betul lah pada hari tu. Pada malam tu, aku tercungap-cungap mencari nafas sebab aku masih boleh rasakan genggaman makhluk tu. Seakan-akan makhluk tu memang betul-betul wujud, memang betul-betul tengah peluk aku waktu aku tidur. Dan sebaik saja aku mimpi makhluk yang cukup menyeramkan tu, aku telah mengalami beberapa gangguan sepanjang aku belajar kat matrikulasi tu. Adalah satu malam ni, kawan sebilik aku yang bernama Mokhtar ni pada pukul 1.32 pagi, dia kejutkan aku, suruh teman dia sebab dia takut nak pergi tandas sorang-sorang. Pada masa ni, sebaik saja aku bangun, aku rasa kelakar pula. Ya Allah, engkau ni dah 18 tahun pun takut juga nak pergi tandas ke? Aku ni lembut-lembut pun tak adalah takut macam kau. Tapi disebabkan Mokhtar ni baik dengan aku pun temanlah dia pergi tandas. So waktu dia tengah buang air tu, aku pun tunggulah Mokhtar ni kat luar. Dan waktu aku tunggu dia dekat luar tandas, tiba-tiba aku terdengar tau satu bunyi seakan-akan orang tengah cuci pakaian. Berkali-kali aku dengar. Pada awalnya, aku mencarilah daripada mana datang arah bunyi orang cuci pakaian ni. Aku tak nampak apa pun. Jadi, aku hanya abaikan sahaja bunyi itu. Dan untuk kali yang kedua, bunyi ni makin dekat. Seakan-akan ramai betul yang tengah cuci pakaian. Bila dah kali kedua aku dengar orang cuci pakaian, hati aku pada masa tu dah berdebar lah. Daripada aku berani, aku dah mula takut. Sebab aku tahu secara logiknya dekat Matrix ni, mana adalah sekali-sekala. Tetapi teramat jarang orang nak cuci pakaian pukul 1 lebih pagi. So aku jeritlah kat Mokhtar ni. Mokhtar, lambat lagi ke? Kau buang air ke? Buat apa ni? Lalu Mokhtar pun cakap lah, sabarlah, sikit lagi. Jadi nak tak nak aku terpaksa tunggulah. Aku pun tunggulah walaupun hati aku dah tak sedap dah. So sedang aku tunggu-tunggu tu, tiba-tiba aku dengar lagi sekali bunyi orang cuci baju ni tau. Sebaik saja aku pandang, sesiapa yang pernah belajar Matrix dia tahulah ada satu tempat memang tempat untuk cuci pakaian. So apabila aku pandang kat tempat cuci pakaian tu, yang daripada awal tadi aku dah pandang dah dekat kawasan tu tak ada sesiapa pun. Tetapi kali yang ketiga ni, apabila aku pandang, aku boleh nampak ada 3 susuk tubuh lelaki yang hanya memakai seluar dalam sedang duduk mencangkung cuci pakaian. Jadi bila aku nampak 3 susuk tubuh lelaki tengah cuci pakaian, hati aku lega lah sikit. Aku fikirkan, ada rupanya budak-budak kolej yang pukul 1 lebih pagi cuci pakaian. Ya Allah, ini mesti last minute lah ni kan. Esok tak ada pakaian lah ni. So aku pun tak fikir panjang lah. Aku pun tegur lah dia orang ni. Cuci pakaian ke pagi-pagi? Dan korang nak tahu tak, itulah benda yang paling aku menyesal. Sebab bila aku cakap, bila aku tegur 3 susuk tubuh lelaki ni, mereka bertiga secara serentak
memalingkan muka ke arah aku. Dan alangkah takutnya aku apabila aku dapati mereka bertiga tidak mempunyai wajah. Susuk tubuh 3 orang lelaki yang hanya pakai seluar dalam ni tak ada muka pun. So bila aku dah nampak macam tu, lantak engkau lah Mokhtar kan. Engkau nak berak ke, engkau tak nak berak ke, kau nak tidur dalam tandas pun suka hati engkau. Aku nak lari. So aku pun tak fikir panjang, aku pun terus nak cabut lah. Dan lagi sekali, sebaik saja aku nak lari keluar daripada tandas tu selaju yang boleh, tiba-tiba salah satu kaki aku terasa berat. Ya Allah. Dan bila aku tengok dekat kaki belah kiri aku, kenapa rasa macam ada orang pegang ni? Alangkah terkejutnya, aku boleh nampak salah satu susuk tubuh yang tak ada muka ni tadi, yang seorang lelaki kulit berwarna hitam hanya memakai seluar dalam, tengah memeluk kaki aku sambil memandang ke arah aku. Dan aku boleh dengar lagi bunyi orang basuh baju. So bila kaki aku dah dipegang oleh lembaga yang aku tak tahu apa benda ni, aku pun menjerit sekuat hati, Allahu Akbar! Boom, aku pun larilah sekuat yang boleh masuk ke dalam bilik aku. Dan korang nak tahu apa yang mengejutkan? Aku hempas pintu bilik aku sekuat yang boleh sebab aku dah teramat takut. Alangkah terkejutnya aku apabila aku dapati kawan aku, Mokhtar, yang aku teman dia pergi tandas ni tadi, dia terjaga daripada tidur, dia daripada baring, dia duduk atas katil dia dalam keadaan terkejut. Dia pun gosok mata dia dan dia cakap kat aku, Amirul, kau ni apa hal ni? Ya Allah, dah pagi-pagi kau apa hal? Kau buat aku terkejut lah yang kau hentak pintu kuat ni, kenapa? Dan korang rasa apa perasaan aku apabila aku nampak Mokhtar ni? Macam mana kau boleh ada dalam bilik pula? Bukan kau pergi tandas ke tadi, Mokhtar? Mokhtar ni boleh cakap kat aku, apa yang kau merepek ni? Engkau yang buat aku terkejut. Bila pula aku pergi tandas? Kau daripada mana ni? Menggelupur macam ni. Dah lah, dah pagi ni, tidurlah, esok kita ada kelas. Dan aku pada masa tu, disebabkan aku tak nak takutkan si Mokhtar ni, aku pun teruslah naik ke atas katil selubung. Dan malam tu aku menggigil ketakutan. Aku memang betul-betul takut. Itulah pertama kali dekat matrik sepanjang aku sekolah, aku tak pernah nampak pun lembaga-lembaga ni. Tetapi sewaktu aku belajar kat matrik, itulah pertama kali aku kena ganggu. Dan sejak daripada tu berlakulah beberapa lagi gangguan. Dan akhirnya aku dapat tahu gangguan-gangguan yang aku alami ni bukanlah benda yang biasa, tetapi ini adalah berpunca daripada pendamping yang tidak suka apabila aku tidak menjadi tuan dia. Dialah yang mula memakan diri aku dengan menjelma dengan pelbagai jelmaan yang menakutkan. Sejak aku belajar kat Matrix, aku dah mula nampak pocong, aku dah mula nampak Pontianak, makhluk hitam yang besar berbulu, sering kali tidur peluk aku daripada arah belakang. Dan macam mana aku boleh tahu ini adalah daripada pendamping? Sebab sewaktu aku belajar dekat situ, adalah satu hari ni, waktu aku dalam kelas, aku dipanggil oleh lecturer aku, oleh pensyarah aku. Pensyarah aku suruh aku baca satu slide yang berada di depan. So aku pun berdiri, aku pun bacalah. Dan sedang aku baca tu, disebabkan suara aku tak kuat, itulah pertama kali pensyarah aku mula panggil aku, Amirul, baca kuat sikit lah. Awak ni macam pondan lah. Sekian lama aku tak dengar orang panggil aku pondan. Sepanjang aku belajar kat Matrix tu, tak ada siapa panggil aku pondan, melainkan waktu aku sekolah dulu. Tetapi apabila pensyarah secara spontan cakap, baca kuat sikit lah, macam pondan,
pada masa inilah aku tahu yang rupa-rupanya pendamping tu masih ada dekat diri aku. Sebab secara tiba-tiba aku ada satu perasaan marah dan secara tiba-tiba pam, lampu dalam bilik kelas aku terpadam dan aku boleh dengar suara pensyarah aku menjerit dengan begitu kuat, dan pada masa inilah aku dengar suara bisikan yang pernah aku dengar dahulu. Kau rindu aku tak, Amirul? Aku masih ada dengan kau. Rindu aku? Jadi begitulah kisah Amirul Adib. Selepas dia dapat tahu yang rupanya pendamping tu masih ada lagi kat dia. Itulah, percaya sangat cakap nenek kau. Selepas nenek dia meninggal dunia, diingatkan pendamping tu dah tak ada lah. Konon-kononnya ustaz tu dah buang. Tetapi rupa-rupanya pendamping tu masih lagi ada dekat diri Amirul ni. So Amirul ni pun minta tolong ustaz yang ada kat Matrix tu, dan alhamdulillah selepas ustaz tu dah melakukan rawatan dan ruqyah Amirul ni, dan mulalah putuskan perjanjian di antara Amirul dan juga pendamping ni. Walaupun agak susah, yelah daripada Amirul sekolah, daripada dia kecil lagi, so ikatan pendamping ni dah kuat dah. Adalah berlaku beberapa perkara yang agak menakutkan, termasuk Amirul ni sewaktu rawatan tu, pendamping ni siap masuk dalam badan dia, meracau-racau, cakap tak nak berpisah dengan Amirul ni. Sebab apa? Sebab dia dah suka, dia dah sayang, dia nak jaga Amirul ni. Tetapi Amirul ni sedar, tak ada makhluk, tak ada satu makhluk pun yang boleh jaga kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kesalahannya Amirul dan juga nenek si Amirul ni buat. Itulah orang cakap, kalau ada apa-apa perkara, tak kisahlah musibah yang melanda kita, asyik kena hina ke, kita kena banyak bersabar dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah melindungi kita daripada segala khianat, daripada segala hasad dengki orang, dan jangan sesekali bersekutu. Jangan terima kalau nenek korang nak kasih korang pendamping, hantu raya apa semua, tak payah percaya, sebab akhirnya akan memakan diri korang juga. Jadi aku harap korang terhibur dan dapat segala pengajaran dalam puaka raya ni. Dan lagi sekali, selamat Hari Raya. Pergilah makan lemang dan ketupat ke, kuih-kuih raya ke, dan kekal ceria. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka raya yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Mwah.